Okay lah, mari kita tengok dah ada kat Facebook ke belum. Okay. For the time being, you can share it with your friends. Do watch party. Okay, I'll do that. Have you shared with me? Okay, we are starting. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kita buat format lain sikit lah. Kita buat format saja kongsi-kongsi dari sudut macam sembang-sembang lah. Kita nak menerima ilmu tapi kita tak nak lah terlalu berat sangat sebab ni pun masa masih lagi berlangsung PKP kan. Jadi hari ni saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Syian Fazli bin Khairi. Saya pengurus kepada EduSpace Training dan Event. Pada hari ini insyaAllah bersama-sama kita Cikgu Saiful, Dr. Saiful cikgu ke doktor, dia nak berkongsi sikit pasal guruku, heroku. Macam mana guru ni nak menjadi hero kan. Mungkin ada cerita-cerita terinspirasi. Bagi siapa tuan-tuan dan perempuan yang baru tahu pasal EduSpace ni merupakan satu syarikat buat latihan. Buat latihan kita fokuskan untuk program-program STEM untuk anak-anak dan adik-adik saya lah. Kalau saya bagi adik lah. Untuk sekolah rendah, sekolah menengah, ke peringkat matrikulasi pun ada. Selain tu kita ada juga buat program-program untuk kerajaan dan semua. Tapi hari ini kita mungkin masa PKP ni tak dapat banyak program perkongsian yang langsung. Kita buat face to face selalu kan. Kita tukar format sikit buat perkongsian yang ni. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ada ternampak muka saya, muka Syihan, Syihan buat live ataupun nampak muka Dr. Saiful ke, nak buat jejak kasih ke apa, ajak kawan-kawan semua kita tengok apa perkongsian. Ataupun saya baru dapat tahu dekat RTM sedang ditayangkan cerita Harry Potter. Boleh tinggalkan sekejap TV tu, kita tengok apa perkongsian Dr. Saiful hari ni. Jadi tanpa buang masa, saya silakan Cikgu Saiful, Dr. Saiful silakan untuk sesi perkongsiannya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Terima kasih Syihan kerana menjemput. Jadi nama saya Saiful Amin bin Jalun. Saya cikgu lah daripada tahun 1994, jadi dah 26 tahun saya jadi cikgu di pelbagai sekolah dan juga di pelbagai universiti. Kalau kira benda yang ceritakan ni, dia merupakan pandangan. Jadi bukan saya nak kata yang saya cerita ni mesti betul, tapi dia pandangan-pandangan yang saya dapat dari banyak guru-guru sama ada di universiti tempat saya mengajar. Saya kat sekolah tak lama, saya mengajar kat sekolah dapat hampir setahun setengah saja. Di sekolah saya pertama saya praktikal lebih kurang 6 bulan di sekolah menengah Seri Pengkalan di Melaka, Alor Gajah Melaka, dan itu benda yang paling penting saya nak kongsikan dulu pada malam ni lah. Kemudian saya mengajar setahun di sekolah menengah Kelapa Sawit Kulai Johor. Nama memang tak apa sedap sangat, tapi sekolahnya memang sangat indah. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan guru-guru rakan dan yang saya sedih cuma dengan student tak dapat sebab dulu kita tak ada handphone kan, jadi nak kontak tu tak apa-apa dapat. Tapi dengan guru-guru alhamdulillah masih lagi berhubung, dan saya di Pusat Pengajaran Matrikulasi UPM 6 tahun. Kemudian saya di Fakulti Bahasa Moden lebih kurang 13 tahun, dan akhirnya sebelum saya bersara awal saya di Putra Business School UPM lebih kurang 3 tahun. Dan saya banyak juga mengajar
di universiti-universiti lain secara part-time atau secara jemputan, dan di sekolah memang selalulah saya diberikan slot motivasi ke perkongsian dengan guru-guru memang tak berhentilah, biasanya sebulan sekali itu adalah, alhamdulillah. Dan juga saya juga banyak terlibat dengan kumpulan sokongan ibu bapa yang kita cuba-cuba tolong kemudian dengan PIBG sekolah, alhamdulillah saya jadi naib yang dipertua 2-3 tahun, saya jadi yang dipertua lebih kurang 3 tahun juga. Jadi banyak pengalaman dari segi mendengar pandangan-pandangan orang, macam mana pandangan klien utama kita kepada kita Jadi seperti saya sebut tadi, punya yang pertama pengalaman jadi cikgu ni ialah waktu saya rasa saya bagus sangat. Cikgu yang rasa bagus sangat Adakah saya nak jadi cikgu tu belum tentu. Tapi saya rasa saya bagus sangatlah sebab saya dulu waktu saya di UPM, saya wakil UPM pergi debat Piala Asia, pergi debat Piala Dunia. Jadi bila pergi ke sekolah tu saya rasa kau kena dengar cakap aku lah sebab aku ni terror. Ni satu benda yang kita bila pergi sekolah dan jumpa guru-guru baiknya, kalau kita dengar cakap cikgu-cikgu senior ni kan, kita akan faham. Kita terror macam mana pun terror bahagian kita saja. Dia ada banyak bahagian-bahagian, banyak elemen-elemen, banyak variable-variable yang kita kena terror kalau nak jadi cikgu yang bergelar hero ni tadi. Saya mungkin tahu satu benda jadi saya ingat satu benda tu cukuplah lesen untuk buat segala-galanya, tak. Dalam kita punya pembelajaran kehidupan ni, sampai bila-bila cradle to the grave kita kena belajar walaupun gurunya. Itu salah satu. Tak dia lah, kalau cikgunya berhenti belajar, automatik kita bukan hero lah. Kerana benda kita cerita tu dah tak berapa relevan. Saidina Ali pun tolong betulkan saya kalau saya salah Dia pesan jangan ajar anak kau benda yang kau belajar. Ajar anak kau benda yang masa dia tu. Jadi kadang-kadang kita terikat dengan kefahaman kita. Jadi kita ajar benda yang lebih kurang obsolete dari segi bidang perguruan yang akan menjatuhkan kemungkinan kita nak jadi hero tu tadi. Tapi seperti saya sebut tadi, saya nak kongsi ini sebelum kalau kita ada soalan nak jawab dan sebagainya. Waktu saya di Melaka, kebetulan bila saya masuk tu ada yang bagi tahu bukan cikgu kat situ orang dekat area situ bagi tahu ini sekolah ni banyak something ni. Jadi bila sebut banyak something, kita punya pemikiran mula negatif. Maknanya masuk ke sekolah tu dengan pemikiran glass half empty. Kita mula mencari mana elemen-elemen something ni. Jadi bila kita mencari keburukan, biasanya kita dapat keburukan. Jadi saya pun mulalah garang dalam kelas apa semua sebab saya mengikut cikgu-cikgu yang juga mempunyai mindset atau fikiran yang sama. Kalau nak cari yang buruk, nampak yang buruk. Jangan dekat sekolah later on mungkin tuan-tuan perempuan yang bersama malam ni mungkin ada yang dah kahwin, mungkin ada yang belum kahwin. Kalau dah kahwin kan, kalau kita tengok isteri kita, macam saya lah, bukan isteri kita, isteri saya lah kan, mesti ada kurangnya. Mesti ada benda yang kita tak berapa gemar contoh kan. Tapi cerita kenapa kita nak set, nak tengok benda yang tak cantik tu. Tengoklah yang cantik tu banyak. Jadi kalau kita concentrate nak tengok yang cantik yang banyak tu, jadi kita akan kurang dipengaruhi dengan kemungkinan kita melihat sesuatu benda tu sebagai benda half empty ataupun benda-benda yang kita sebut sebagai kita setting tu rasa tak boleh lah. Kalau start meniaga pun rasa nak rugi, baik jangan meniaga lah kan. Jadi maknanya kita kena set nak pergi sekolah tu tadi dengan melihat anak-anak kita. Jadi saya alhamdulillah pada bulan pertama cikgu tu nama pun saya tak ingat sampai sekarang. Tapi saya tahu dia nak pencet waktu saya mengajar di Seri Penggalan tu saya nak start motor ni kan. Dia pun nak start kereta dia. Tiba dia ambil masa dia kata full kan. So ada pakai name tag kan. Dia tak pakai name tag sebab nak pencet. Dia akan relax tenang je lah. Dia kata full. Dia kata budak-budak ni semua pandai pun. Kita je tak boleh nak ngajar kepandaian dia orang. Kepandaian dia orang ni beza-beza. Oh, dia cakap kat saya tahun 1994 tu. Tahun 2013 baru saya jumpa Maknanya memang betul kita punya kepandaian budak-budak ni, kefahaman dia orang, kebolehan dia orang, ada buku kata 8, ada kata 10, ada kata 12. Banyak tu. Tapi kita punya sistem pendidikan ni, habis terror, habis bagus pun boleh menilai mungkin 2 ataupun 3. Jadi kita punya sistem penilaian tu tidak boleh nilai dia orang. Macam mana kita nak kata dia orang tak bagus? Apatah lagi kalau belum kita nilai lagi kita nak kata dia orang tak bagus, memang jauh tersasar lah kita jadi. Jadi dengan kefahaman tu, bila saya mengajar di Johor, saya ada buatlah benda yang salah. Bila saya buat, saya teringat, ini
salah aku buat ni pasal apa? Kerana bila ajar tak faham, ni mungkin bukan sebab budak tu tak faham. Cara pengajaran kita tu mungkin tak apa nak okey, atau benda kita nak ajar tu tidak interesting pada dia orang. Jadi kalau kita tak ada nak cuba buat interesting tu pada dia orang, jadi sekali lagi jatuhlah martabat hero kita tu tadi. Jadi ni kefahaman yang pertama, kita nak mengajar ni kena faham yang student ni berbeza-beza. Tapi kita kena sangka baik pada dia orang ni, semua student pandai. Mungkin kita tidak mampu nak menilai kepandaian dia orang. Jadi pasal tu masa pengajaran tu mungkin perlu lebih lama. Kita perlu kaji dia orang dengan lebih baik. Kemudian saya nak lari sikit pada tajuk cerita saya ni, cerita anak saya. Jadi anak saya yang sulung Amirah nama dia, sekarang insyaAllah baru bergraduat sebulan daripada Universiti Sains Malaysia. Alhamdulillah. 2 tahun di sekolah agama di Sri Pintar di USG. Ketika itu saya duduk kat Puchong. Kemudian saya pindah ke Bangi, saya pindahkan dia di sekolah Abim di Bangi. Jadi masa mula-mula hantar kejap-kejap dia nak lari, kejap-kejap nak lari. Sekali tu Alhamdulillah saya jaring tak terlanggar. Sebab dia menyorok belakang kereta. Punyalah tak naknya pergi sekolah tu. Tapi nasib baik ada berjumpa seorang cikgu yang bergelar hero ni tadi. Cikgu Aisyah nama dia. Jadi Cikgu Aisyah ni ajar walaupun kita tidak digalakkan sebut kelas A, B, C. Jadi bila letak nama tu kita boleh agak mana kelas A, mana kelas B, mana kelas C. Jadi dia tengok saya dalam keadaan kesusahan. Nasib baik saya ketika itu mengajar di Pusat Pengajian Matrikulasi UPM. Kelas saya semua dalam pukul 12 ke atas. Jadi bila saya hantar anak tu, saya boleh tunggu sampai pukul 10 pagi contohnya kan. Sampai waktu rehat lah, barulah dia nak duduk dalam kelas. Memang satu kesusahan lah. Jadi bila nampak macam tu, cikgu tu kata, Tuan, dipanggil saya Tuan tu. Ni bagusnya cikgu ni, tak ada yang cecek Tuan dipanggil. Kita pun seronok lah, tak ada orang panggil Tuan, tapi dia panggil Tuan. Nampaknya macam ada masalah ni. Boleh tak kalau saya ambil Amirah ni masuk kelas saya? Tapi kelas saya kelas yang bawah lah dia kata. Saya kata cikgu kan, apa pun boleh lah cikgu. Sebab kita pun dah buntu kan. Nampak cikgu ni, dia melihat permasalahan anak saya ni adalah permasalahan dia. Dia nak menyelesaikan permasalahan tersebut. Beza kan dengan cikgu yang kata murid tu bermasalah. Pada dia, masalah kalau ada patut diselesaikan. Apatah lagi kalau orang yang dia tengok gelas tu memang half full, dia nampak masalah tu macam ini best ni, I can do something. Jadi kita tengok cerita Cikgu Aisyah. Jadi saya tengoklah anak saya, dia tak bagi masuk kelas, duduk dekat dia punya meja guru tu buat kerja. Rupanya itu kepandaian dia lah, budak bukan nak duduk seorang-seorang. Sekejap, lepas tu dia masuklah kelas. Bila masuk kelas yang special tu. Ini cikgu yang bergelar hero ni, banyak kriteria ni. Saya pun tidak cakap secara tersusun Tapi kalau kita ni cikgu berapa orang yang masih betul-betul buat lesson plan hari-hari? Berapa orang yang betul-betul buat lesson plan betul minggu-minggu? Yang bukan kita buat lesson plan selepas kelas tu berlaku. Dan kita buat betul-betul untuk mencapai objektif pencapaian. Yang kadang-kadang kementerian buat, kita pun komplain dan sebagainya. Tapi kita buat tak? Kita fikirkan tidak? Kita punya anak murid tu tadi. Ini beza dia cikgu. Dan saya jumpa banyak cikgu macam ni. Dia masuk ke dalam kelas dia tu. Dia bukan buat satu lesson plan. Dia ada 3. Kerana dia mengenal student dia tu tadi. Memang perempuan, heroin lah Memang layaklah dia gelar heroin. Maknanya dia ada satu untuk anak-anak yang macam anak saya. Mak bapaknya pun kerja, saya cikgu, maknya pun cikgu, tidak ada masalah kewangan, makan cukup. Jadi kalau contoh kita ambil homework, kalau bagi 10 homework tu, anak-anak yang macam anak saya, itu perkataan dia guna bukan murid yang dipanggil anak-anak saya lain tu. Sebut dia macam mana kan, verbal commitment itu, ini anak aku ni. 10 soalan, 10 lah anak saya kena buat. Kerana tidak ada permasalahan nak buat homework tu tadi. Tapi ada juga budak ayah ni kemungkinan malam dia kena meniaga pasar malam. Kebetulan dia meniaga pasar malam, anak tu mungkin kena tolong sekejap. Dia tahu kerana dia buat kajian anak murid itu tadi. Jadi yang ni buat 5 je soalan tu. 1 kena buat kat sekolah, 2 kena buat di rumah ke dekat pasar malam ke, 2 pagi esok dekat sekolah. Cikgu tak marah. Bila cikgu masuk tu ambil lagi 5 minit, saya teruskan macam.
memang tak boleh nak buat. Kenapa sebab? Tapi dia tahu, cikgu tu tahu, mungkin dapat 2 je. Jadi dia tak ada one size fits all. Dia mengkaji keseluruhan anak murid dia. Jadi dengan 2 guru ni, walaupun saya pun ada baran apa semua lebih kurang, tapi saya teringat-ingat bila itu kita sedar, Allah, ini tak okey ni. Jadi saya antara yang ini saya mengaku lah, kalau budak masuk kelas saya kat UPM dulu, kelas mula pukul 2 sampai pukul 4. 3.50 baru sampai, nak habis dah kan. Saya datang, saya tak pernah kunci pintu kerana apa, saya faham effort orang datang ni bukan sama macam kita. Bukan sama macam kita. Yang ni saya nak cerita sikit dalam buku baru saya ada tulis waktu saya meniaga sayur dulu di Ipoh, waktu saya student, saya cuti, saya kerja jual sayur ada seorang ni yang sama-sama kerja jual-jual ni nampak benar kerupnya. Disangka buruk lah kan, nampak benar buruknya, lepas tu nampak pula 2-3 perangai buruknya. Jadi bila nampak 2-3 tu kita rasa kita terus cop dia salah lah. Saya pun mula yakin segala ada benda salah dekat sebuah Kintai Ipoh ni, yang geng ni mesti terlibat. Jadi kita bagi dia nama A je lah kan, sebut nama orang, ngutuk orang pula kan. Jadi sekali tu saya nak pergi solat Jumaat, pergi awal ni kan. Jadi orang mesti ingat bagus betul saya full dengan sepupu dia pergi solat Jumaat awal. Sebenarnya pergi awal tu nak makan cendol yang semayang, sebab dah dekat kita semayang lah. Jadi on the way nak pergi tu, tiba-tiba si A ni dari jauh dia kejar saya tau, dari jauh dia. Saipul dia panggil kan, dengan bawa sesisir pisang. Saya pula dalam kepala ini kerup ni, semayang, menjejak kan. Lepas semayang Jumaat, kita tak pasti yang kejar aku dengan pisang ni apa hal. Saya pun mempercepatkan pergerakan. Tapi sepupu saya kata, tunggulah kejap, dia nak hantar pisang tu. Saya pun cakap, semayang pun tak. Nampak betapa tebalnya sangka buruk tu tadi. Sepupu saya dia sangka positif dia. Betul kata. Dia nak bagi pisang pada masjid tu, ambil lah. Mungkin dia tak pergi, tapi dia tak pergi tu dia tengah nak bagi, itu bagus lah. Lepas tu kau ingat lepas tu dia pun dah sampai. Jadi ambil lah pisang tu tadi, sepupu saya ni atai nama gelaran dia kata terima kasih, so kita berjalan. Dia pun sambung cerita ni. Engkau semayang, aku semayang sebab mak engkau garang. Ayah aku pun garang. Tak semayang kena lumpang kat situ saja. Jadi orang lain berbeza dia punya growing up punya experience. Jangan kita samakan dengan kita. Jadi dia nak hantar pisang tu, sebab saya bukan ustaz, saya punya sepupu pun bukan ustaz kan, tapi kefahamannya lah, mungkin dia punya bagi pisang tu lagi bagus pada kita pergi sembahyang Jumaat tu dengan background yang dia ada. Jadi kalau budak datang pukul 3.50 kelas saya, bukan saya nak kata saya hero, tidak tapi cuma saya takkan halau balik lah. Saya akan cuba fahamkan, saya akan tanya kenapa. Tapi kalau dah masuk 2-3 kali macam tu, saya tahu dia ada masalah, dia tanya. Saya nak kongsi masalah, suruh dia cerita dengan orang lain. Kita ada kaunselor apa dan sebagainya. Jangan kita tolak mereka ke tepi. Kalau kita tolak ni, mungkin kita tutup dia punya peluang-peluang yang akan datang ni. Mungkin dia boleh jadi seorang yang sangat berjaya. Ada seorang menteri sekarang dulu menteri, sekarang menteri, saya tak sebut nama takut ada pihak-pihak yang nak kaji ke apa pula payah kan. Tapi guru ni dulu, menteri ni dulu adalah, kalau dekat zaman-zaman dulu sekolah-sekolah ni kita ada macam anak buah kita lah. Kawan saya ni kira macam taiko lah kat sekolah tu. Dia ada anak buah. Menteri tu anak buah dia punya jauh level dari societal structure tu kan. Tapi ada orang nampak, ada orang tolong, ada orang cuba pastikan dia punya kebolehan jadi menteri je. Ni 2 pengajaran dia. Nombor 1, kita kena tengok orang tu kemungkinan sebaik mungkin dia boleh pergi, kita tolong. Dalam waktu yang sama, bila kita pula CEO ke, jadi guru besar ke, jadi pegawai pendidikan daerah ke, jadi guru pakar ke, janganlah perasan kata kita buat seorang. Ramai orang yang tolong kita sampai kat situ. Jadi guru-guru yang sedar macam ni, maknanya biasanya kerja diorang ialah macam mana nak tolong lagi, macam mana nak buat lagi, macam mana nak bantu lagi. Dan semua benda ni tak laku kalau kita tidak betul-betul mengambil peluang untuk mengenali student kita. Jadi kalau kita balikkan waktu ceramah terakhir saya, waktu saya masih lagi naik di Petua PIBG di Sungai Ramal luar, sekolah kebangsaan sekolah menengah kebangsaan Sungai Ramal, saya tanya mak bapak yang datang, berapa orang sini tahu nama kelas anak dia apa? Kenyataan tahu kan, tapi nama kelas tu apa?
Mana kelas dia? Mana surau kat sekolah ni? Mana toilet? Siapa nama guru? Apa subjek anak tu ambil? Kali itu pun tak jawab, jangan tanyalah PIBG buat apa, lebih kurang gitulah Kita balik pada guru kan. Berapa orang dalam kelas? Berapa kategori A student? Berapa kategori B? Berapa kategori C? Yang A, B, C ni bukan baik tak baik dari segi mak bapak dan sebagainya. Permasalahan yang mereka hadapi. Tahu tak birthday student tu contohnya? Tahu tak rumah dia kat mana? Jadi kalau kita tak tahu yang macam tu, kerana kita masa dan kita punya resources tak banyak. Jadi kita nak bagi ni, mungkin kita dah bersungguh-sungguh tapi kita bagi benda yang salah. Jangan cakap dengan orang, anak kita sendiri. Kita berialah bagi anak kita twisties contohnya. Rupanya anak kita nak chisel. Itu je dah boleh terganggu dah Minta maaf Syihan sebab tadi sebelum saya tidak buat kerja di rumah saya ni 2 tingkat Jadi dekat atas tu saya buat macam office tapi sebab saya punya toilet bocor jadi ada orang tengah renovate. Jadi saya kena pindah kena pakai data plan ni. Jadi sebelum naik ke atas tadi saya dah buat, saya minum tak habis kamera. Saya minum sikit, minta maaf Tak apa. Jadi sementara tu saya ingin berkongsi lah mengenai definisi guruku, heroku bagi saya lah doktor Saya dulu keluarga yang berpindah-pindah. Jadi saya banyak besar di Pulau Pinang di Kepala Batas. Alhamdulillah saya dapat belajar di SMKA Al-Irsyad. Siapa-siapa yang kawan-kawan SMKA Al-Irsyad yang tengah view tu boleh komen kat bawah. Saya nak ceritakan mengenai guru hero saya yang menetapkan mindset saya untuk menjadi seorang ahli kimia. Tanpa segan silu saya nak menyebutkan nama dia Cikgu Tengku Nadiah. Kalau ada kawan-kawan ingat Cikgu Tengku Nadiah ni mesti ingat kimia. Cikgu kimia ada 2 je kat SMK Al-Irsyad tu, Cikgu Tengku Nadiah dengan Cikgu Salahiyah. Jadi apa specialnya Cikgu Tengku Nadiah ni? Apa yang macam mana dia boleh membawa saya minat pasal kimia sampai saya terdetik nak ambil degree dalam kimia ialah mengenai periodic table. Jadual berkala lah. Kalau orang dulu dia belajar kimia dia mengenai jadual berkala kan. Jadi pada satu ketika masa belajar tajuk mengenai jadual berkala tu, saya tanya teacher macam mana orang saintis boleh susun elemen-elemen ni macam ni tapi cuba dengar jawapan Cikgu Tengku Nadiah. Saya tak tahu kenapa. Tapi kamu cubalah tengok dekat YouTube. Tengoklah dekat Google. Jadi apa poin saya ialah walaupun cikgu tu dan cikgu tak semestinya dia tahu dia punya subject matter, tapi dia tahu macam mana nak channelkan persoalan dia punya murid tu untuk dia pergi lebih jauh. Dan sejak daripada itu disebabkan Cikgu Tengku Nadiah tu lah suruh saya buka YouTube. Saya terjumpa satu channel YouTube ni, dia cerita pasal semua unsur dalam periodic table. Jadi saya dah terminat pula. Jadi bila balik tengok kat YouTube, jumpa channel tu, kemudian esok pergi ke sekolah saya akan share dekat cikgu kan. Teacher ni, rupanya macam ni. Kenapa nama dia potasium tapi dia tulis K kan, tapi sebenarnya kalium kan. Jadi saya berminat. Jadi cikgu tu dia layan saya. Jadi definisi cikgu hero tu dia layan student dia dan juga dia tahu macam mana nak channel dia punya minat student tu. Alhamdulillah tapi saya sayangnya lepas saya berpindah daripada Pulau Pinang, sekarang saya menetap kat Ipoh, cikgu tu pun dah berpindah. Jadi saya terputus hubungan dengan Cikgu Tengku Nadiah. Jadi bagi dengan mungkin malam ni kita boleh dapat miracle Facebook ke apa. Barang siapa, kalau ada siapa-siapa yang ada Facebook Teacher Tengku Nadiah, tolong temukan saya kembali dengan Teacher Tengku Nadiah. Kita kembali kat Dr. Saiful untuk sambungan ceritanya. InsyaAllah boleh jumpa lagi dengan cikgu tu. Macam anak saya dia beria nak cari balik cikgu Aisyah yang tadi dia sebut tu kan. Itulah. Tapi itu salah satu cara dia lah sebab cikgu dia saying dia a good humor teacher would convey a sense of happiness.
Jadi budak-budak ni lagi muda dia lagi kurang ada barrier kita panggil society. Kita panggil kalau dalam bahasa besar ni politically correct. Kita tak cakap benda tu kerana kita it's not politically correct. It's not societally acceptable by the society. Tapi lagi muda dia orang ni dia tak ada rasa perasaan ni sangat tinggi. A good humor teacher creates convey a sense of happiness to smile and find the funny situations in a way that brings teaching moment into focus. Mana dia akan menyebabkan macam yang Syihan sebut tu, bukan saja Cikgu Tengku Nadia ni cerita tengok YouTube, banyak cikgu seorang tengok YouTube tapi entah apa jadinya, betul. Tapi gaya dia menyebutkan tu, cara dia menyebutkan tu menyebabkan Syihan ni terpanggil nak tengok benda yang sepatutnya dia tengok. Yang tu yang kita panggil heartfelt tadi tu. Maknanya dia memang nak mengajar. Dan kesungguhan mengajar ni untuk kita nak tengok pada guru-guru kan. Kalau ada guru-guru dalam sesi kita ni, cuba ingat guru-guru dia dulu. Guru-guru yang kita ingat ni kan ada kriteria-kriteria dia. Ada benda-benda yang kita boleh gunakan untuk nak masukkan kita dalam kategori hero tu tadi. Macam saya kat sekolah rendah, sampai sekarang saya ingat nama. Encik Fubu. Pasal apa? Dia datang sekolah kadang-kadang naik bas. Dan kalau zaman dulu bas ni kalau miss 45 minit baru dapat bas tu, nak balik dah. Ada student tanya, Cikgu Fu nak tanya. Okay, letak beg, cerita kat kantin. Automatic dia miss bas dia. Mungkin dia ada benda lain nak buat kan. Ada antara hero, kenapa umur saya dekat 50 sekarang. Time tu umur saya baru 8, 9, 10 tahun. Sampai sekarang saya ingat nama Fu Bun Lee. Kalau dekat sekolah menengah, banyak cikgu-cikgu. Saya minta maaf guru-guru yang saya tak sebut nama. Ni saya nak bagi contoh je. Betapa seronoknya saya bila saya pergi umrah, saya terjumpa dengan Cikgu Zulkifli Supin yang ajar kimia, Syihan Ifah ajar kimia. Betapa seronoknya kerana dia membawa sense of happiness dalam kelas. Jadi bila kita masuk dalam kelas tu, kadang-kadang kita nak masuk kelas tu saja. Macam mana beza dia cikgu-cikgu yang bergelar hero ni dengan cikgu-cikgu yang belum lagi masuk tahap hero ni. Orang kadang-kadang tak sebut nama subjek tu. Kau nak kelas apa? Kelas, kita tak sebut Zulkifli, kita sebut kelas Supin. Nama ayah kelas Supin. Betapa bestnya pergi kelas. Kalau dekat universiti dulu, sampai sekarang dia masih lagi dikategorikan antara penceramah terhebat Malaysia, Fadilah Kamsah. Orang yang tak ambil kelas dia pun nak pergi kelas dia contohnya. Kenapa? Rasa kegembiraan yang dibawa di situ. Dan hormat mereka kepada pelajar ni kan, because dia mutual. Kita tak boleh minta respect kalau kita tak respect dulu. Macam senyum lah. Jangan orang senyum dulu, kita senyum dulu. Salam bersama, kita bagi dulu. Kemungkinan besar dia akan reciprocal atau dipulang kembali kepada kita. Jadi maknanya kalau kita tak ambil kriteria yang ini, maknanya kita automatik menunjukkan glass half empty tadi. Kalau kita tidak menunjukkan kasih sayang, kita tidak mengkaji anak murid kita, kita tidak mendalami benda yang kita nak ajar, automatik lagi muda, lagi kuat rasanya yang kita ni tidaklah benar-benar mahu menyampaikan. Ini kalau kita bawa balik ke rumah pun sama. Ayah yang sebenarnya tak berapa nak jadi ayah. Dia lebih pada cerita TV-nya. Dia lebih pada kedai mamaknya. Dia lebih pada golfnya. Dia lebih pada rugby-nya. Dia lebih pada memancingnya. Jadi dia tak berapa nak menengok anak tu tadi. Kemudian bila anak tu tidak nak berhubung dengan dia, dia mungkin cerita anak aku ni kenapa masalahnya ialah kerana kita tidak mengkaji tadi. Alangkan kita kaji pun belum tentu lagi boleh. Saya ni orang Rawa ni dialek dia macam Negeri Sembilan Saya sebut satu petikan pada kata-kata yang banyak pujangganya dari mak saya. Dia kata, saya cakap dalam bahasa Rawa ni, dia kata, min ke sang elok sampun susah. Min ke sang elok sampun susah. Maknanya, kalau kita plan baik-baik pun, mengajar ni, plan baik-baik ni pun, nak kenal dengan student kita, dengan mak bapak dia orang, plan baik-baik pun untuk kita mendalami ilmu kita nak ajar tu, itu pun belum tentu lagi proses pembelajaran tu baik. Apatah lagi kalau perancangan tu tak berapa ada. Dan kita tidak dapat merasa gembira apabila pergi mengajar tu tadi. Sedangkan mengajar ni Masya Allah kalau student tu doa untuk kita lah kan. Kalau macam saya ni mengajar 26-27 tahun kan, kalau adalah
setahun 5 orang yang doa, tuan-tuan dan puan, betapa untungnya kita. Gaji pun dapat, loan pun dapat. Personal loan dah 5 kali contohnya kan, kereta loan. Tapi yang itu yang kita kejarkan tadi. Macam mana kita dapat doa kat dia orang ni? Dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni melayan dia orang kadang-kadang di luar waktu kelas. Macam saya teringat waktu saya di waktu kelasi kat UPM bukan waktu saya mengajar, saya belajar. Kita ni rata-ratanya budak Melayu lah yang ambil program mata kelasi ni kan. Jadi ada yang beberapa antara kita ni grammar tak apa okey, cakap tak ada masalah kan. Jadi grammar tu dah 4 kali seminggu dah kena belajar lah. Dia tambah. Dia ambil masa dia tambah. Lagi satu masa nak bagi tu tadi. Dan saya jumpa banyak, rupanya banyak tapi kadang-kadang guru-guru hero ni mereka tidak dikenang di peringkat sekolah. Jadi saya ingatkan pada diri saya dan guru-guru yang mana hero yang lain perbuatannya, jangan kita risau lah naik pangkat. Pangkat ni kerana apa? Doa pula tu lebih besar dari kenaikan pangkat atau digelar sebagai pakar dan sebagainya. Orang ni yang dia buat tuition free kat sekolah. Orang ni yang dijanjikan bayar RM10 sejam tapi sekolah tak bayar kerana mungkin dana tak ada kan. Dia tak pernah komplain kerana kerja dia nak bagi ekstra. Sama macam ayah yang hero. Ayah yang hero dia akan merancang untuk anak dia. Guru yang hero akan merancang lebih untuk anak murid. Bos yang hero pun sama rupa kriteria. Dia sentiasa merancang nak bagi lebih. Dan bila orang tolak dia punya perancangan tu, dia tidak kecewa. Dia carilah orang lain. Dia nak worry kalau orang tak terima. Tak apa, no problem. Ini is a good idea. Aku cerita ke orang lain. Aku ajar orang lain dan sebagainya. Jadi ni kriteria hero tu tadi. Tapi yang 3 tu tak dapat lari lah ya. Nombor 1, kita kena mengajar. Kita kena seronok berada di kalangan anak-anak murid. Ni saya nak tanya Syihan lah kan. Cuba tengok saya ni Syihan. Ada sangka tak saya ni dekat 50 dah macam ni punya handsome ni kan? Mesti nampak macam 38. Rambut putih tak ada langsung. Mungkin lah 45 ke. Ingat nak kata 38 Sebab dikelilingi oleh orang muda. Jadi kita pun rasa muda juga. Kita pun rasa muda juga. Jadi yang ni keuntungan kita lah. Yang pertama, kita kena rasa bersama mereka. Kalau tak dapat tengok dia orang seronok, kena timbulkan perasaan seronok tu. Buatlah apa pun bila pergi ke sekolah tu. Kerana keseronokan ini akan membantu kita jadi seorang yang mindsetnya positif. Mindsetnya positif untuk berjumpa apa-apa. Sebab kadang-kadang bila permasalahan ni datang, bila kita dah set negatif ni kita ambil cerita COVID banyak sahabat-sahabat teman saya meniaga tu lingkup kan. Jadi sebulan duduk, segala benda negatif. Ada yang boleh tengok tingkap dah dan sebagainya kan. Tapi kalau orang yang positif ni, dia start moving. Dia start buatlah apa saja. Macam saya ambil contoh, jadi saya sendiri boleh ke Syah? Ya, boleh. Macam saya ni full time trainer. Saya pencen saya dah 6 tahun bersara. Saya punya kerja memang buat training lah. Mana ada training masih MCO kena buat benda online kan. Jadi bila buat benda online ni, payment pertama saya nak kongsi ni Syahan kan. Orang pertama bayar saya, bila saya buat online training ni kan, dia bayar RM12. Saya tak tahu nak gelak ke menangis kan. Tapi sebab kita cerita ramai-ramai, kita gelak lah. Tapi bila kita buat, kita buka opportunity, tiba-tiba ada satu orang yang bayar 100. Okey. Kemudian tiba-tiba ada orang yang dia kata boleh tak kau buat yang private untuk aku. Dia bayar pula 200. Kemudian ada jadi kalau kita tak buat tu kan, opportunity tu tak datang. Tu dari segi motivasi untuk guru-gurunya lah. Untuk kita nak jadi hero ni tadi, cuma dia beza dengan duit dia appreciation. Bila kita buat ni kan, you get better. You get better sampai bila tiba-tiba ada segala barang permasalahan datang dari segi pengajaran ke mak bapak ke apa, kita dah ada jawapan kerana kita telah mengkaji sebaik yang mungkin. Yang pertama, kita kena nak mengajar. Kedua, kita kena sentiasa bersedia untuk kita punya kemampuan pedagogi, metodologi. Tengok. Sebab saya teringat, minta maaf saya terlupa nama sekolahnya, tapi ada satu sekolah di Beijing, 2 tahun berturut-turut, sekolah rendah 2 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai sekolah terbaik Asia. Jadi kalau tanya cikgu kat situ, cikgu kalau pergi cikgu kat situ, yang dari segi kriteria itu memang dianggap boleh hero lah kriteria ni. Kerja cikgu kat situ, kalau dia tak mengajar, dia merancang macam mana nak mengajar lebih baik. Kalau tidak merancang tu, dia akan tengok orang lain yang disangka mengajar lebih baik pada dia. Kalau bukan dalam sekolah tu, dalam video-video YouTube dan sebagainya. Always looking for improvement.
dia tak akan rest lah dia punya desire untuk improve tu tadi. Jadi kalau mungkin pensyarah-pensyarah universiti yang macam-macam research boleh pergi sekolah kalau macam tu, mungkin kita akan terror dia orang jauh. Wahal dia orang bukan research tu, bukan part of their job description, tapi kajian mereka begitu sekali untuk bergerak ke situ tu. Dan nombor 3, ni jangan nak jadi hero seorang-seorang, kena berkawan-kawan. Hero ni kalau kita seorang-seorang takut kita tak berjaya menghadapinya, sebab kadang-kadang permasalahan tu datang dari berbagai-bagai sudut. Kita seorang-seorang tak mampu melakukannya. Itu saya belajar sendiri. Jadi bila dalam keadaan yang sukar ni, first thing is we keep talking. Jadi kalau dalam memang perancangan kita ada grup kita yang kita boleh cakap, bounce ideas dan sebagainya, kita akan dapat jumpa jalan yang terbaik untuk menghadapi sebarang masalah. Jadi hero atau heroin kita itu tak akan jatuh bawah sangat bila kita sedang menghadapi permasalahan tersebut. Jadi itu yang kita punya mukadimah dah nak habis dah waktu Saya ada soalan doktor. Saya sila. banyak pergi ke sekolah-sekolah asrama kan. Jadi bila saya membuat program, banyak berinteraksi dengan cikgu lah yang banyak menguruskan murid-murid dia turun pukul berapa. Dia akan tanya, Encik Syan, student saya nak datang pukul berapa kan, dia patut nak kena pakaian sukan ke apa kan. Banyak saya tengok pergi kat sekolah-sekolah baik MRSM ke, SMKA ke, sekolah biasa ke, ada satu karakteristik cikgu ni, garang ni macam komandan askar. Jerit dia, saya pun tegak bulu roma. Tapi cikgu yang garang tu lah yang disayangi murid. Selalunya kan macam kita orang yang besar ni di tempat kerja kan, kalau orang yang garang ni boleh disisihkan kan. Tapi macam mana cikgu yang garang ni boleh menjadi magnet murid kan? Bukan kata perlu garang ke apa kan. Mungkin ada dapat apa Dr. Saiful bagi insight sikit kan, macam mana cikgu ni boleh menjadi magnet murid. Silakan. Boleh, tapi sebelum tu Cik, saya nak ingatkan semua jawapan saya saya selalu bagi tahu dalam ceramah-ceramah saya, jawapan saya semua orang lain bagi kat saya. Saya tak ada bagi jawapan yang pemikiran saya sendiri Kemudian bila terima jawapan penerangan perkongsian pada saya ni, dia adalah antara jawapan-jawapan. Bila kita ada banyak jawapan, jangan jawapan tu satu saja. Tapi itu macam fenomena betul. Marah, cikgu tu cubit-cubit sikit, tapi student sono malah saja nak dicubit contohnya kan. Apa beza je yang marah sampai orang pergi toreh kereta kan, sampai orang pecah ni kan, sampai cari ke rumah. Apa beza? Marah juga. Yang ni marah juga. Bezanya ialah macam ayah kita marah kita, mak kita marah kita kerana sayang. Marah kerana sayang, dapatnya sayang. Marah kerana marah, dapatnya confirm benci. Ini beza dia. Jadi yang cikgu ada yang marah yang kita tak ingat, kita ingat sebut nama dia kan, kita tu memang gerak. Tapi ada cikgu yang marah, tapi bila hari raya kita nak pergi, kita nak call, hantar hadiah, pasal apa? Kerana kita dapat merasai kesayangan dia tu. Dia marah kerana sayang. Jadi marah tu adalah kerana concern dia pada kita, bukan marah sebab nafsu marah tadi tu. Dan kalau kita berperasaan, dan semua orang berperasaan, terutamanya saya sebut tadi budak-budak kan, dia dapat merasai yang marah tu tadi kerana concern dan sayang dia pada anak murid itu, bukan marah kerana nafsu dia marah ataupun dia rasa menyampah, tak seronok ada dengan anak murid tersebut. Itulah jawapan yang telah dikongsikan pada saya. Banyak kali orang kongsi jawapan tu pada saya, cuma versinya berbeza-beza. Tapi saya rasa itu jawapan yang terbaik sekali. Kalau saya nak ambil cerita pada, kita lari sikit pada ni kan, ibu kita punya cikgu pertama, mak kita lah Mak saya boleh dikategori sebab mak saya orang Perak dikategorikan level garangnya dalam nombor 3, nombor 4 dalam Perak Dia marah tu 2.5 boleh dengar. Tapi orang sayang kat dia. Macam mana orang sayang kat dia waktu dia sakit. Saya on the way balik tu tengah fikir-fikir nak bayar berapa. Orang ramai orang bayar, anak saudara pun bayar tempat-tempat. Jadi lalas saya punya bahagian tinggal kurang lah, ingat kena bayar berapa ribu. Dah ada orang bayar. Macam mana boleh orang sayang macam tu? Kerana dia marah kerana sayang.
Macam mana level sayang dia pula yang saya kaji-kaji. Kita kena kaji mak kita sendiri. Mak saya macam mana level sayang dengan orang tak ada kena mengena boleh sayang. Orang datang ke rumah, kawan datang kawan, makan, kena makan. Lepas tu dah makan kena bungkus. Kalau dia buang kena bawa balik. Kalau tak bawa balik sedih. Sampai level macam tu. Saya teringat tu, dia tahu tengah tak apa nak dia orang kampus. Tiba-tiba saya punya arwah sepupu kan, dia ni dulu Kapten Askar. Bawa dua Land Rover Askar datang. Macam mana ni? Sempat berlari ni, pergi beli Maggi, buatlah Maggi apa. Tapi kena makan. Walaupun kata singgah sekejap, kena makan. Jadi maknanya orang yang sentiasa macam tu, kalau kita ambil pada cikgu, dia sentiasa nak bagi. Sentiasa nak bagi. Bila kita sentiasa nak bagi ni, walaupun kadang-kadang, walaupun kadang-kadang ada niat di hati nak dibagi. Tapi sebab kita dah dilatih nak memberi sebaik yang mungkin ni, walaupun perasaan tu belum ada, insyaAllah dengan perbuatan-perbuatan macam ni, kita akan membina rasa seronok mengajar tu. Dan bila rasa seronok mengajar ni, saya nak quote, saya nak ambil kata-kata seorang cikgu yang sama belajar tu, tapi dia lebih senior pada saya. Nama dia Tuan Haji Daniel Hasni Mustafa. Waktu nak pergi kelas tu kan jalan tak pernah larat ni. Kenapa Dan? Aku demam. Tak tahu aku demam. Macam mana dia? Sampai aku ada kelas. Ada kelas ke? Tak apa. Aku kalau dalam kelas aku okey. Dalam kelas dia okey. Memang bila masuk dalam kelas tu bersilat, kungfu semua kan. Habis kelas sihat. Macam itulah cikgu yang boleh digelar hero ni tadi. Kelas tu pengubat pada dia dan dia juga pengubat pada kelas tersebut. Rindunya orang rasa kan, dia rasa nak tengok student dia. Wahal dia dekat-dekat nak pension ni kan. Apa biasanya, dah pension aku lagi sebulan dua macam patut tak ada apa nak buat lah kan biasanya kan. Udahlah ada semester tapi dia saya kata pension je lah kan lagi 6 bulan tahun tak apa gaji sama je. Setahun tadi. Aku ada 2 student aku nak tengok dia orang sampai dia orang habis dia punya term paper. Macam tu. Macam supervisor selalu kan dia kata, Paul tolonglah siap PhD kau cepat ni. Aku dah pension ni. Tapi aku extend lah kontrak ni. Pasal apa nak tengok kau habis. Dia nak tengok. Dia nak bagi. Dia nak bersama. Dia nak bersama. Dan yang paling penting, dia tak berharap dengan kita. Dia tak berharap. Kalau kita ingatlah. Kalau tak ingatlah. Nak tengok dia orang, nak jumpa dia orang. Kemudian nak bagi. Kemudian nak bersama dengan dia orang. Bukan saja nak tengok, nak bersama, nak buat benda-benda. Makan ke lebih kurang kan. Kemudian kadang-kadang ada faktor kita sendirilah iaitu saya letak nombor 4. 5 tu ya penting. Dia tak berharap apa-apa. Dia nak bagi saja. Tapi kalau dapat tuan-tuan kalau dapat memang payah nak kontrol menitik air mata ni Saya cerita yang berlaku kat saya. Saya bukanlah guru yang hero, saya cerita kriteria saja. Sebab kita dengar ni kalau benda yang baik jangan tengok sangat siapa menyampaikannya. Kebetulan saya mengajar lama tu je lah. Tapi last class saya mengajar sebelum saya pindah ke business school saya mengajar kelas literature. Ada lecturer tak salah dia mengandung ke lebih kurang saya take over kelas dia. Walaupun saya dah lama tak mengajar kesusastraan ni. Lepas tu kemudian saya dah masuk business school, kemudian saya ada event satu dekat UCSI tak silap saya. Tiba-tiba ada 2 budak India datang kan. Muka macam tak cam kan. Dia pun tengok saya, Sir, do you remember us? Saya kata, rasa macam kenal. Tapi tak apa sangat lah. Teruk betul lah sir ni kan. Ni are your students. Saya kata kan. We were your students dulu. Yang masa kelas literature tu. Sebenarnya kita orang tak ambil literature. Tapi kelas you best sangat. Kita orang tukar minor tu ambil minor literature. Sekarang because of you lah. Bila dia kata because of you tu saya di halayak ramai memang sebab rasa kan. Ya Allah macam ni lah rupanya balas. Wahal sekali tu je. Jadi kan betapa seronoknya kita kalau student cakap macam tu. Jadi kita bayangkan kalau guru-guru yang sebenar-benarnya hero, berapa banyak dia orang dapat rasa macam ni. Betapa seronoknya dia orang melalui kehidupan dia orang. Yang kedua saya nak kongsi, saya banyak mengajar geng-geng askar Navy ni Saya masuklah ke kedai mamak dekat Lumut. Bila saya masuk tu tiba-tiba kan yang jenis ada 1-2 star ni masuk kan, star ni kan. Tengok dari jauh dia angkat tangan kat saya. Master G. Dia jerit saya kan. Satu kedai tu bangun ni Admiral masuk ni kan. Oh dia kata, ni cikgu aku ni. Wah, alhamdulillah nak belanja makan kan. Ini pun satu keseronokan yang kita dapat. Kalau kita dapat lah. Jangan berharap return tu. Tapi insya-Allah kalau kita guru-guru yang bergelar hero ni kita akan dapat lawan Allah. Jadi 3 tu yang saya ingatkan. Pertama, ingat lagi kan Cik Syahan?
Kita tak boleh ingat dah. Baru sekejap Yang itulah. pertama, kita kena nak sungguh mengajar ni. Kemudian, bila kita nak ni, kita kena bersedia. Bersedianya 3. Kenal student kita, kaji mereka sebaik-baik yang mungkin, faham tentang pedagogi metodologi terbaik nak mengajar, dan juga subjek matter yang kita nak mengajar ni. Tak boleh kita masih mengajar benda yang 10 tahun dulu dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila kita buat sungguh-sungguh ni kan, kita jangan berharaplah orang nak return apa-apa dengan kita. Itu yang part nombor 2 tu Dan yang nombor 3, bila kita mengajar ni, bila kita sedang menjalankan proses ni, lakukan dalam kumpulan. Jangan buat bersorangan. Sebab kadang-kadang jawapan orang jauh lebih baik pada kita untuk situasi tersebut. Mungkin jawapan kita, teknik kita bersesuaian dengan situasi yang sedikit berbeza. Jadi itu perkongsian asas saya. Kalau kita nak jadi hero ni, lepas yang 3 tu, kita memang kena nak jadi guru yang terbaik. Samalah kita nak jadi ayah yang terbaik. Samalah kita nak jadi suami terbaik, bos anak terbaik. Bila kita nak, itu kita punya visi, kita tengok benda yang kita lakukan. Kita list down. Benda aku buat ni, adakah dia membantu aku nak jadi guru terbaik? Jadi kalau dia membantu, kita teruskanlah. Kalau tak membantu, kena berhentilah. Kenapa? Dia tidak membantu kita mencapai visi itu tadi. Jadi saya nak tutup sikit kat sini sebelum ada soalan-soalan ni kan. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau guru-guru macam saya dibayar mengajar. Jadi bila orang bayar tuan-tuan untuk menyelamatkan kita dari tersilap terima bayaran, tolong jangan bagi kurang. Bagi lebih tak tuan. Jadi kalau macam sejak suku. Kalau orang suruh bagi 4, bagi 5 contohnya. Supaya tidak ada kemungkinan kelompongan kekurangan yang berlaku. Itu saya rasa adalah juga ciri-ciri guru-guru yang bergelar hero ni. Jaranglah mereka merancang kurang. Rancangnya selalu nak bagi selebih yang boleh dalam apa saja venture atau perkara-perkara yang mereka nak lakukan. Okay, Cik Syahan, ada apa-apa nak komen ke nak tanya ke sebelum saya masuk bab penutup saya ni? Saya ada satu soalan terakhir. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya penonton. Yang pertama sekali yang saya hormati Cikgu Sharifah Aminah. Salah seorang guru. Cikgu Sharifah ni salah seorang yang kerap menghantar anak muridnya di program saya di Digital Perak. Selain itu, saya nak mengucap terima kasih kepada Encik Abdul Muiz, Encik Imran Arif, Encik Khairi Bahrom, Nur Zahidah Muhammad Khair. Itu ada lain lagi, mungkin kawan-kawan di Irsyad lah kot. Dia cuba panjang-panjangkan saya punya hajat mungkin nak ketemu semula Cikgu Tengku Nadiah ni kan. Jadi soalan saya, panjang pula soalan saya mungkin ada ramai yang cikgu dia nak sangat nak menyampaikan ilmu tu, tapi mungkin dalam kelas dia mungkin ada student yang tak boleh lah, dia pun kurang malas dah tengok si Mat ni kan. Jadi mungkin diorang buntu ke, tak ada orang ceritakan. Mungkin ada ke cara untuk kita bantu cikgu yang tak tersampai hajat dia disebabkan murid yang macam tu. Silakan. Jadi, terima kasih Syahan soalan yang bagus Jadi ini antara jawapan yang saya pernah terima bukan jawapan saya satu tu yang kita boleh dekat universiti orang buat, dekat sekolah sebenarnya boleh buat, tapi tak banyak sekolah yang buat sebab bila kita mengajar satu grup ni dalam jangka masa yang lama ada kemungkinan ada hari-hari kita tak apa semangat pergi. Kita tak apa semangat nak mengajar. Walaupun dah beria nak buat semangat tapi tak berapa juga. Jadi yang kita boleh adakan nombor satu ialah kita kena ada group teaching, co-teaching. Contohnya cikgu yang ajar matematik kelas form 3 seorang ajar 4 kelas, seorang ajar 4 kelas. Mungkin kita kena susun ada hari-harinya pengajaran tu tengok video saja. Mana tak ada cikgu pun. Kemudian ada time dia, cikgu A pergi ajar kelas cikgu B, cikgu B ajar kelas cikgu A. Contoh dia. Kemudian bila ada hal-hal matematik yang berkaitan dengan kelas account contohnya kan, boleh dimasukkan dekat situ. Jadi dia boleh
kita pun rasa sonok Ini kita panggil waktu saya mula-mula diperkenalkan konsep dulu dipanggil Billy Preston Effect. Billy Preston Effect. Apa Billy Preston ni? Billy Preston ni pada ramai orang adalah penyelamat kumpulan Beatles. Beatles ni kumpulan yang hebat, tapi tahun 66, 67, 68 dia dah gaduh. Tengok muka sendiri dia tak boleh dah. Dia ada 4 orang, tengok sendirinya nak gaduh. Tengok orang 3 orang ni kata orang ni kata orang ni kan. Lepas tu ada tak tahu siapa punya idea, dia ambil satu pemain keyboard yang bukan ahli kumpulan Beatles tapi dia ada sekali dalam studio tu. Jadi bila ada orang lain, semua orang baik. Semua orang pun dia best behavior. Jadi itu salah satu cara dia. Kita letakkan cikgu yang lain atau cikgu yang lain tu pergi ke kelas yang lain menyebabkan cikgu tu in his best behavior. Murid ni pun excited sebab nak tengok cikgu yang lain, ataupun macam kat universiti saya biasa dijemput jadi pencara jemputan kelas orang lain ni kita pergi. Jadi because ada orang lain pergi tu dia mengurangkan rasa monotonous ataupun kebiasaan yang berlaku tu, itu kemungkinan boleh mengurangkan. Itu salah satu cara dia. Kemudian kalau tak boleh juga, remember pesan cikgu saya pertama tadi. Kalau tak boleh, jangan berhenti. Kita ambil macam sunnah. Sunnah ni banyak. Hanya kerana banyak tak boleh buat semua, takkan sikit tak boleh buat. Jadi carilah benda seronok anak murid kita ni, sebab bila seronok pengajaran tu akan berlaku. Jadi kalau dah sampai macam tu, kena bincangkan kalau pengetua kita faham ke pengetua kita tak faham, tapi kena bincangkan. Mungkin silibus tu tak habis, maaf ada guru-guru yang tak bersetuju dengan saya minta maaf. Tapi kalau tak boleh ajar 10, sebab 10 yang nak diajar tu, baik ajar 5 yang dapat dan mengembirakan 5 yang lain untuk memastikan kemungkinan untuk diorang dapat 5 ni lebih tinggi. Ini konsep pengajaran. Kerana saya, ambil contoh saya, minta maaf contoh orang lain kan ada sensitif pula dan sebagainya, contoh diri sendiri Saya sekolah sains dulu tapi bila saya dapat result SPM percubaan saya, nak tunjuk bapak saya, takut arwah bapak saya. Pasal apa? Merah lebih 3 suku. Memang takut sungguh lah, macam mana aku sekolah sains ni kan. Kalau dapat grade 2 lah, habis dah tergelap lah dunia kan. Ketika saya fikir, kalau tak boleh yang semua ni, saya konsentrate mana yang boleh saja. Jadi maknanya kita bayangkan kalau kita boleh dapatkan student kita konsentrate dekat mana yang dia boleh, tambahkan cerita-cerita kegembiraan, rasa logiknya, kemungkinan besar mereka boleh konsentrate benda tersebut. Bila saya masuk universiti pun sama. Masuk matrikulasi, best student. Masuk degree, Allahu Akbar, dah mula dapat result C+, B- dan sebagainya. Concentrate kepada subjek literature saja. Jadi subjek literature saya ada 9, tak silap saya dapat 8A kat situ. Kerana tumpuan tu di situ. Itu motivasi sendirilah. Tapi kalau kita balikkan pada guru-guru, mungkin mereka boleh membuat pilihan tersebut, tapi kena dimaklumkan pada guru kanan, guru pakar dan sebagainya. Kerana kalau tak boleh, kita paksa juga. Orang ni manusia. Jadi ada time dia boleh, ada time tak boleh. Kalau kita tekan-tekan, jangan cakap anak murid, anak sendiri pun mungkin tak nak menerima kita punya pengajaran tu tadi. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kalau jawapan saya itu tidak berkesesuaian dengan pandangan tuan-tuan dan puan yang ada bersama dengan saya dan Encik Syah pada malam ni. Dan sekali lagi saya maklumkan, saya bukan nak bagi tahu jawapan one size fits all. Dia cuma antara jawapan-jawapan yang boleh dikongsikan. Kalau bersesuaian silalah pakai, dan jawapan-jawapan saya pun hanya yang dikongsikan oleh ramai-ramai yang saya jumpa, guru-guru, dan juga banyak saya belajar dari student saya sendiri. Itu 2 jawapan yang saya dapat kongsikan, Encik Syah. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Saiful Amin bin Jalon atas perkongsian ni tadi. Dia bukan kongsi-kongsi saja, dia sebenarnya satu ingatan buat saya juga sebenarnya, sebabkan walaupun namanya jurulatih STEM tapi kita pun mengajar juga kan. Jadi kita pada masa yang sama mula kena ada nak dulu untuk menyampaikan ilmu, kaji dulu apa, walaupun saya tak ada kelas yang tetap kan. Tapi bila datang ada satu set student yang baru, kena buat ice breaking lah. Jangan malas. Kena kenal kat student dulu apa minat dia. Mungkin dia pada awalnya memanglah malu kan, tapi insyaAllah bila ada proses komunikasi tu semuanya akan dipermudahkan. Semuanya ingatan buat saya juga sebenarnya. Okay, bagi siapa yang masih lagi bersama dengan kami, terima kasih
tolong like page EduSpace Training dan Event. InsyaAllah mungkin kita ada lagi sesi perkongsian macam ni pada masa hadapan. Kalau suka, boleh lagi. Kalau ada nak cadangan topik ke, insyaAllah kita cari pakarnya. Kita bukan nak sorok-sorok ilmu, kita nak kongsi bagi semua kan dapat manfaat ni. Selain itu saya nak war-warkan juga, saya ada kerjasama dengan satu tweet famous di Twitter. Kami ada membuka kotak soalan tweet science. Kotak soalan ni dia macam satu kotak untuk menghimpunkan soalan-soalan sains yang ganjil, soalan sains yang luar kotak, yang kebat, yang cikgu tak boleh jawab. Tapi mungkin kita boleh hubungkan sebab tweet science ni dia ada 14,500 follower di Twitter dan banyak penyumbang-penyumbang dekat Twitter tu. InsyaAllah kita boleh ajukan soalan-soalan pelik anak-anak murid, cikgu-cikgu ke sana, insyaAllah akan dapat jawapannya. Boleh tengok dekat page kita macam mana nak hantar. Dia punya link dia ada kat bawah, insyaAllah like kita punya Facebook semua. Kemudian EduSpace pun sekarang dah ada website sendiri. Selama ni banyak kita tampal kita punya program-program lepas saja, tapi sekarang kita ada website ni, boleh tengok semua list kursus yang EduSpace buat dan juga kursus korporat lah. Ada yang orang tak tahu kita ada buat program sekolah, ada orang yang tak tahu kita buat program korporat juga. Jadi sebelum saya tutup tu, mari kita baca Al-Fatihah dan juga kita berdoa kepada guru-guru kita baik yang masih ada ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Syihan, saya pun nak mengucapkan terima kasih atas jemputan pada saya dan pada semua. Saya juga insyaAllah bulan 6 ni akan bersama dengan Institut Latihan Islam Malaysia untuk program TOT online untuk mengadakan program macam ni, dan juga kita akan ada buat siri Corporate Strategy Simulation dengan Putra Business School, dan insyaAllah kita juga akan mengadakan beberapa siri ceramah yang macam ni di Langkawi, tapi tak payah pergilah sebab kita online saja, dan juga di Labuan insyaAllah. Ini untuk program-program bulan 6 melalui network-network dengan Cik Syihan, dan juga ada network-network lain yang juga menjemput saya. Saya mengucapkan terima kasih memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit pengalaman yang ada. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Encik Syihan kerana menjemput, dan salam Aidilfitri, maaf zahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga daripada saya juga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.